Depan kita, dia puji kita. Dia duk kutuk orang mana. Dia jumpa Tan Sri, dia kata, Tan Sri, saya ni jumpa Ustaz Kazim semalam. Saya bila dia kutuk Tan Sri tu, naik berbulu telinga saya. Padahal saya tak kata apa. Tan Sri ni bila dengar pula, Allah, merah padam muka. Dia kata dekat Tan Sri, subhanallah, saya pun, padahal saya tak kata pun. Ni, tuan-tuan, zaman ni banyak. Dan lebih bahaya tuan-tuan, benda tu disebarkan pula dengan cepat dalam WhatsApp. Disebarkan dengan cepat dalam Facebook. Hari ni orang pakat duk percaya. Dan tuan-tuan jangan ingat, apa yang tuan-tuan sebarkan benda yang tak betul. Apa yang tuan-tuan share benda yang tak betul itu, jangan anggap kecil. Dia besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun benda itu kita anggap kecil, tapi dia besar. Berapa banyak orang yang menyebarkan dalam WhatsApp, dalam Facebook, dalam blog, Ustaz Kazim tu pun makan dedak. Bila masa saya makan dedak? Tak pernah seumur hidup setakat ni saya makan dedak. Saya makan nasi itu pun jarang-jarang tuan-tuan. Saya dah 20 hari tak makan nasi. Saya makan chicken chop sekarang. Tuan-tuan duk kata saya makan dedak. Hei, fitnah lah. Saya melagakan antara Datuk Nordin dengan Tan Sri. Bila saya jumpa Tan Sri, Datuk hentam Tan Sri habis-habis lah. Saya pun, aduh, apa punya Datuk lah. Nanti bila saya jumpa pula dengan Datuk, saya pula cakap, Tok, Tan Sri dia tibai Tok, tak berkulit Tok. Aduh, apalah Tan Sri tak patut macam itu. Akhirnya dua-dua orang ini bergaduh tuan-tuan. Dengan sebab mulut saya, dengan sebab laga-lagakan saya, mengadu domba saya, maka saya ni di hari kiamat yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita jaga beberapa benda. Yang pertama, Allah Ta'ala kata apa? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu. Apa makna diri? Dari hujung rambut sampai hujung kaki. Allah kata jaga diri kamu daripada api neraka. Satu. Wa ahlikum nara. Keluarga kamu daripada api neraka. Apa dia? Akak-akak, abang-abang, daripada hujung rambut ni, jangan biar rambut kita ni menyebabkan kita masuk neraka. Macam kami ustaz, orang laki-laki takkan nak tutup aurat ustaz, takkan nak pakai nak pakai tudung ustaz, tak disuruh pun. Tapi berapa banyak orang laki-laki daripada rambut ni dia boleh dapat dosa. Anak-anak muda yang datang hari ni, jangan duk buat rambut style orang kafir. Jangan menjadikan rambut ni menyerupai tasyabbuh kepada orang yang bukan Islam. Ada yang buat rambut ni style balong ayam, mak pang. Saya jumpa kat Bukit Bintang tu. Duk lintas jalan. Hui. Rasa macam duduk dekat Las Vegas pula tuan. Padahal tu saya rasa tu asal tak semenyih ke mana tu tuan-tuan tu. Tak pun typing ke mana orang ni. Tapi style rambut tu ngalahkan masalah. Itu kalau dia semayang di masjid ni tuan-tuan, mu tu cucuk punggung orang depan dia. Dia rukuk tu, melompat pakcik depan. Hai! Yang mana faham? Faham. Tak faham sudah. Dia potong, cutting rambut dia style orang yang bukan Islam. Nama dia qazak. Salah tuan-tuan. Begitulah kita turun kepala kita, telinga kita, mata kita, hidung kita sampai ke kaki. Jangan buat dosa. Yang kedua yang Nabi suruh jaga apa? Lidah. Sebab banyak orang jatuh jahat dengan sebab lidah. Lidah ni tuan-tuan, subhanallah. Kerja nak cakap, lumpuh. Duduk di hospital, lumpuh. Buat balik ke rumah, lumpuh. Pinggang ke bawah, lumpuh. Tapi mulut tak lumpuh. Mulut jahat. Bila jiran datang ziarah, macam mana Tuan Haji? Sakit Tuan Haji? Macam inilah. Lumpuh. Atau isteri ada? Adalah. Tapi bodoh, lambat. Aku minta kopi pun lambat, minta air pun lambat. Bodohnya betina. Tengok tu. Tak padan dengan lumpuh. Mulut jahat.
Nasib baik isteri tu sabar. Kalau tak sabar dipekuk dengan bantal tau. Oi, tuan-tuan ni sebab tu lidah ni jahat. Pakai telekung tu lawa dah. Mangah-mangah ni pakai telekung lawa dah mangah. Oi, lidah jahat. Naik je Ustaz Kazim. Dalam TV putih. Betul-betul hitam kan? Yang makcik sebelah macam apa? Dua-dua neraka tuan-tuan. Mulut kita ni yang kita takut, lidah kita ni. Daripada dia timbul fitnah, daripada dia ngumpat, daripada dia mengadu domba. Apa lagi yang Allah Ta'ala suruh jaga? Tangan. Ni, hari ni mulut diam, tangan buat kerja. Tuan-tuan nampak lah abang kita ni. Mulut diam, tangan menulis. Tangan menulis. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Di hari kiamat mulut diam, tangan cakap. Sekarang mulut cakap, tangan diam. Tetapi sebenarnya tuan-tuan, tangan ni bercakap sekarang. Nama dia menulis. Dan dia tuan-tuan, dia menulis pula. Dia tak bunyi tuan-tuan. Relax. Ni, dia bercakap ni. Sebab tu Jamaah Abdillah kata apa? Jari jemari ku tak berhaluan, hanya mengikut rentak hati dan perasaan. Tu Jamal Hazura. Tu nampak Jamal tuan ni. Tak mana faham, tak faham sudah. Jari ni dia ngikut je. Banyak orang yang baik datang masjid semayang, jari jahat. Dia pergi ke tandas. Dia tulis tu, imam bodoh. Tapi pakai kopiah, semayang maghrib belakang tu imam. Tapi masuk tandas, dia contengnya, imam bingung. Orang lain pula tulis, siapa yang menulis dia bingung. Orang lain masuk pula, kamu pun bingung juga kata dia. Tiga-tiga bingung tuan-tuan. Boleh tak tangan kita ni jadi baik? Yang ketiga, benda yang boleh merosakkan kita di hari kiamat apa dia? Kemaluan. Kemaluan. Jenis basuh tak betul bila buang air kecil, buang air besar, air kecil tak bersih basuh. Ada yang langsung tak basuh pun ada. Naik motor balik kampung nak terkencing tengah jalan, dia berhenti dekat kebun kelapa sawit lah. Selama rok je turun, bogor goncang pokok sawit tu, punya kuat kencingnya. Nama dia Li Kincing nama dia. Bergoyang-goyang pokok kelapa sawit tu, tak basuh tuan-tuan. Macam mana nak masuk syurga? Hei, entahlah. Ada orang pula tuan-tuan duduk dalam tandas, kencing pula lama. Duk dia ni buat apa? Rupanya kencing tak lawat. Lalah kita terajah pintu. Hoi, lama. Ada jenis tu tuan-tuan. Okey. Tambah tanda-tanda masjid ni saya sensitif tuan-tuan. Selak tak ada. Bukan masjid ni lah mana tuan Azim. Marah dia buat pula. Rasa-rasa kali ni lah panggil tuan-tuan. Setengah masjid tuan-tuan selak tak ada. Satu lagi berlubang. Bila kita duduk mencangkung tu, nampak. Orang luar nampak. Oi. Ada jenis tu. Jadi bagi abang-abang yang tidak ada selak, saya bagi petua. Pertama, bawa pen selak. Itulah kegunaan pen. Pen pun tak ada ustaz. Ambil kain pelikat, sangkut ke atas. Maknanya orang tahu ada orang di dalam. Itulah guna kain pelikat. Kalau orang tu jahat, dia buat lari kain pelikat. Menjerit pula, oh yang padat betul kau. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, yang keempat yang Nabi suruh jaga apa? Tumit. Ni tumit. Pasal apa? Kerana banyak orang berwuduk, tumit tak kena basuhan kaki dia. Dia tak angkat kaki dia, dia tak basuh tapak kaki dia, tumit dia itu. Berapa banyak perkataan tumit disebut, sampai Nabi sebut tak berganjak tumit di hari kiamat, sehinggalah Allah soal kepada kita beberapa perkara. Perkara yang Allah sebut dalam Quran, perkara yang Nabi sebut dalam Quran, maknanya benda-benda yang disebutkan itu sangat penting tuan-tuan. Baik, balik pada kitab kita.
Kemudian dia pergi pula kepada orang yang menjadi lawan dan musuh kepada yang mula-mula tadi. Dia membuat seperti kawan dan taulan rapat pula, cukup dengan manis tutur katanya dengan orang itu. Maka apa yang keluar daripada mulutnya itu bukanlah menjadikan dua orang tadi berkawan baik, bahkan akan bermusuh dan boleh menjadi bertambah-tambah musuhnya. Inilah tuan-tuan yang kita sebut sebagai munafik, yang kita sebut sebagai lidah bercabang, yang kita sebut sebagai kaki batu api, yang kita sebut sebagai mengadu domba.